Messi versus Ronaldo, persaingan yang tidak dapat disangka lagi dalam menentukan bola sepak moden. Dua kisah dan penceritaan yang berbeza. Messi versus Ronaldo ibarat Barca versus Madrid, rendah versus tinggi, introvert versus extrovert, dan Adidas versus Nike. Ia umpama law of nature yang Messi dilahirkan hanya bermain untuk Adidas, tetapi sebelum itu dilakarkan, Nike sebenarnya memiliki kedua-dua pemain bola sepak terbaik sepanjang zaman itu. Sama seperti Nike miliki Federer dan Nadal, atau LeBron James dan Kevin Durant. Nike sebenarnya pernah memiliki kedua-dua, Ronaldo dan Messi, tapi hanya pada masa yang singkat. Jika Messi memakai kasut Nike pada hari ini, ia bakal kelihatan pelik, tetapi iklan TV pertamanya sebenarnya di bawah naungan Nike. Tidak lama selepas iklan itu ditayangkan, Messi menandatangani kontrak dengan Adidas. Ia adalah detik penting yang menentukan keseluruhan era. Momen yang memastikan bahagian pasaran bola sepak antara Adidas dan Nike kekal seimbang. Ketua Pegawai Eksekutif Adidas, Herbert Hainer, turut menyatakan menandatangani Messi antara pencapaian terbaik bagi pendapatan Adidas bersama pelabur. Ia membuktikan betapa besarnya kesan seorang atlet dalam menentukan nasib sesebuah syarikat atau malah keseluruhan industri. Jadi apa sebenarnya kesilapan Nike? Selamat datang ke Dani Studio dan mari kita membahas sama-sama bagaimana Nike kehilangan Messi. Bagaimana Nike menandatangani Messi dan Ronaldo. Adidas pernah memiliki keseluruhan pengaruh bola sepak. Tiada siapa pun pada waktu itu memandang serius pada Nike. Pada awal tahun 90-an, Nike tidak tahu apa-apa tentang bola sepak, tetapi mereka pakar dalam menjual kasut. Nike berjaya menandatangani beberapa pasukan dan atlet terbaik dunia. Mereka merakam beberapa iklan yang benar-benar inovatif dengan mereka. Yang ini, sebagai contoh, adalah yang paling mahal dalam sejarah Nike. Sehingga ke hari ini, ia antara iklan yang terhebat pernah disiarkan di televisyen. Ia adalah kerana mereka pandai menggayakan bintang-bintang yang terkenal. Tiada siapa yang terfikir tentang idea periklanan seperti Nike ketika itu. Reaksi dunia bola sepak ketika itu agak melampau. FIFA mengecam klip itu dan Denmark juga mengharamkannya, tetapi ia meletakkan Nike pada level yang luar biasa. Setengah tahun kemudian, Nike menandatangani kontrak bersama pasukan kebangsaan Brazil. Dua watak penting lain yang menyusul ialah Barcelona dan pasukan kebangsaan Portugal. Di situlah detik mereka menemukan pemain dari Madeira ini yang tidak mungkin akan memakai jenama Adidas lagi. Ronaldo menyertai Nike pada tahun 2003. Dia adalah salah seorang daripada beberapa atlet yang kini mempunyai perjanjian seumur hidup dengan Nike. Antara atlet lain ialah Michael Jordan dan LeBron James. Apabila Ronaldo menyertai Nike, Messi sudah pun bersama Nike. Dia telah berpindah dari Rosario ke Barcelona ketika dia masih di sekolah menengah, dan ketika itu Barcelona adalah wilayah Nike. Tetapi 3 tahun kemudian, dia bukan lagi milik Nike. Jadi apa yang berlaku? Ketika itu, tiada versi rasmi yang dikeluarkan oleh Nike. Namun ada beberapa orang yang terlibat bercakap tentang hal yang sebenar. Namun tiada siapa tahu tentang kesahihannya. Ketika Nike sedang menyediakan kempen besar untuk meraihkan penampilan pertama Messi di Piala Dunia pada 2006, Adidas tiba-tiba menyambar Messi sebelum Piala Dunia bermula. Terdapat 3 versi mengapa Nike kehilangan Messi. Yang pertama dan paling jelas ialah wang. Adidas ketika itu sanggup berbelanja lebih, manakala eksekutif Nike tidak mahu terlibat dalam perang pidaan ke atas seorang pemain yang baru berusia 18 tahun. Sebab kedua, mereka mendakwa bahawa ayah Messi ketika itu meminta sponsorship untuk lebih banyak sport equipment, tetapi Nike Spanyol maupun Nike Amerika Selatan tidak melayan permintaan itu. Itu membuatkan bapa Messi menganggap Nike tidak cukup mengambil berat tentang anaknya. Bayangkan kehilangan salah seorang pemain terbaik di dunia kerana beberapa sport equipment. Kedengarannya agak terlalu dramatik, namun itulah kenyataannya. Dan inilah sebab yang ketiga, apabila Adidas mengumumkan partnership dengan Messi, Nike cuba menghentikan perjanjian itu. Mereka secara terbuka menyatakan bahawa Messi mempunyai kontrak bersama Nike.
dan mereka berkeras akan melakukan apa sahaja yang perlu untuk memenangi kes itu. Jadi mereka membawa Messi ke mahkamah. Namun, masalah terbesar mereka ialah sebenarnya kontrak itu tidak pun wujud. Yang mereka ada hanyalah surat komitmen. Mahkamah Sepanyol memutuskan kemenangan memihak kepada Messi, dan sejak itu Messi adalah rasmi pemain di bawah Adidas. Jadi itulah 3 sebab mengapa dan bagaimana Nike kehilangan Messi. Satu perkara yang pasti, Messi telah mendapat manfaat besar daripada perjanjiannya dengan Adidas. Nilai kontrak seumur hidupnya tidak diketahui, tetapi menurut Forbes, dia adalah atlet dengan bayaran tertinggi di dunia tahun lalu. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Semoga kita berjumpa lagi.